Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di mana speaker, saya nak membahaskan undang-undang langkah-langkah khas menentang keganasan di luar negara 2015. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniahlah kepada kerajaan, khasnya Kementerian Dalam Negeri atas kejayaan kita dalam lulusan undang-undang POTA 2015. Walaupun lambat tapi lawan tetap lawan, dan kita Barisan Nasional menunjukkan komitmen kita kepada keselamatan dalam negara. Biar menang rakyat senang. Tuan Speaker, saya sebenarnya melihat bahawa saya mendengar dengan teliti perbahasan sahabat-sahabat, terutama sekali sahabat-sahabat belah sana pembangkang. Dia bercakap seolah-olah undang-undang yang kita nak luluskan ini, yang langkah-langkah khas menentang keganasan ini, dilihat sebagai satu undang-undang yang mencabuli hak asasi, tidak adil dan seterusnya. Tapi saya melihat undang ini sebagai satu susulan, susulan kepada Akta semalam, Akta POTA 2015, yang mana pengkhususan undang-undang ini adalah terhadap langkah-langkah khas menentang keganasan. Jadi dalam perkara ini kita tidak boleh lupa kepada ayat yang keluar, iaitu langkah-langkah khas menentang keganasan. Jadi daripada fasal-fasal yang ditimbulkan, bila nak bercakap tentang bentuk keganasan, contohnya termaktub dalam tafsiran itu yang saya rasa mencukupi, iaitu organisasi pengganas tersenarai. Ini konsisten dengan Akta POTA semalam yang mana telah disenaraikan bentuk organisasi. Jadi saya percaya bahawa pelaksanaan akta ini akan tertakluk kepada tafsiran yang telah ditetapkan. Jadi perbincangan, perbahasan tadi yang menyatakan kononnya kemungkinan disalahguna dalam definisi pengganas dan sebagainya, saya tidak yakin boleh berlaku kerana adanya pentafsiran. Ini pandangan saya yang pertama, Tuan Speaker. Keduanya, saya melihat tentang fasal yang iaitu fasal 4, fasal 5, fasal 6 tentang isu pasport. Dan semalam bila saya berbahas, saya berkata bahawa negara kita khasnya sekarang ni pada tahun 2015 daripada beberapa tahun sebelumnya, kita memang begitu terbuka dalam penerimaan kehadiran orang luar. Pertama dalam isu pelancongan, kedua dalam isu kemasukan pelajar-pelajar asing. Saya menyatakan bahawa kemasukan mereka kemasukan yang sah. Tetapi bila mereka berada dalam negara kita, kemungkinan yang berlaku hari ini, yang mana dunia begitu takut dengan gegaran yang diwujudkan oleh mereka yang menyokong gerakan ISIS ni, bahawa saya banyak kali dalam parlimen sebelum tahun ni bercakap kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bahawa ni kemasukan yang banyak ni, apa yang kita nak buat? Jadi sebenarnya undang-undang ini nak menghalalkan proses mengambil pasport mereka. Itu saja. Sebenarnya apa yang section ataupun fasal ni menyebut ialah pertama sekali dalam masa 14 hari itu boleh diambil untuk diadakan siasatan. Memanglah kita kalau tengok antara kenyataan ayat-ayat yang digunakan itu adalah ayat yang luas. Dan saya terpaksa setuju dengan sahabat-sahabat pembangkang itu dalam satu perkara. Saya percaya, saya nak cadang poin saya yang kedua kepada Yang Berhormat Menteri. Saya melihat langkah-langkah khas menentang keganasan ini bagi saya sepatutnya lebih luas dan lebih ketat seperti yang diwujudkan dalam US Patriot Act. Saya tengok, Tuan Speaker, kat Amerika Syarikat tu macam-macam disenaraikan. Bukan saja bentuk pengganas-pengganas, tetapi cara-cara untuk mendapat gerakan pengganas ini sebelum ataupun sedang ataupun selepas. Kita dalam negara kita semalam pun sampai 2.25 pagi, saya tengok dalam perkara ni, bagi saya setiap kali yang kita nak kata orang berbicara tentang fasal-fasal, isu yang sama yang kita ketengahkan. Tak habis-habis isu tentang hak asasi, tak habis-habis bercakap tentang isu proses keadilan. Tapi saya dah cakap semalam, kalau kita ni bukan pengganas ke penyokong pengganas, kenapa yang kita nak takut sangat? Sebab pengganas yang ada sekarang ini, pembunuhan, kekejaman yang dilakukan oleh mereka, tidak adanya isu hak asasi di sana. Dia nak tangkap, dia tangkap, nak bunuh, dia nak rogol, dia tak kisah dah. Bukan saja dalam negara kita, tetapi di luar negara yang berlaku ni, keluar khabar hari ni yang 71 ni, itu yang kita tahu. Yang kita tak tahu, takkanlah kita nak menggadai masa depan anak-anak kita, keluarga kita, kerana kita terlampau takut tentang isu hak asasi. Mereka tak kisah tentang hak asasi kita. Itu sebab saya katakan dalam perkara ni, sahabat-sahabat, kita kena tengok berlangsungan susulan kepada Akta semalam.
Kalau kita berbicara seolah-olah inilah akta yang ini tak boleh, itu tak boleh, bagi saya kepahaman kita sebenarnya kepahaman yang cetek. Itu sebabnya saya nak mencadangkan pada Yang Berhormat Menteri, kalau betul-betul lah kita nak buat, kita tahu dalam fasa yang terakhir ni, dia ada sebut peraturan menyatakan bahawa menteri boleh membuat peraturan-peraturan yang perlu atau sesuai manfaat untuk memberi kuasa penuh kepada atau untuk melaksanakan pembentukan akta ini. Saya tahu ini luas. Tetapi bagi saya, kalau kita nak minta yang terperinci, kemungkinan kalau adanya pindaan mungkin tahun ini ke tahun depan, kita buat ya undang-undang yang begitu terperinci supaya kita ni, negara kita ni, kita tahu tentang konsep menyekat keganasan yang kemungkinan berlaku. Saya tengok negara luar, saya bercakap semalam tentang Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura, Australia, tidak pernah sekali-kali pun, walaupun negara tersebut memang menerima hakikat bahawa isu hak asasi akan dipertikaikan, tetapi keselamatan rakyat, keselamatan negara adalah keselamatan yang diutamakan. Itu sebabnya Tuan Speaker, bila saya tengok pada perkara ni, saya menyatakan bahawa poin saya yang ketiga, apa yang kita nak berbesarkan tentang isu pasport. Ini isu bankrupt pun tak boleh pergi luar negara, pasport pun memang tak boleh guna sebab kes kebankruptan yang ada perintah bankrupt memang tak boleh pergi luar negara. Pasport juga isu. Kita nak bercakap tentang isu pasport, isu budak-budak yang tak bayar pinjaman sebagai contoh pun, luar negara pun tak boleh pergi. Jadi dalam perkara ini sebenarnya isu pasport ini adalah isu yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak berkuasa atas tanggapan bahawa berlakunya isu kemungkinan perjalanan yang dilakukan melalui Malaysia, sebelum ke Malaysia, selepas ke Malaysia, apa-apa yang dibentangkan adalah mengambil kira tentang berkemungkinan meninggalkan negara di mana mereka mempunyai satu niat yang mana perlu adanya siasatan. Jadi maknanya katakanlah dia ni masuk daripada Syria jadi pelancong, nak pergi duduk kat Pulau Pinang, dia pergilah masuk kat pasport. Ya, Balin bangun. Kejap, dia pergi cuti dekat mana? Dekat Batu Feringgi. Tiba-tiba kita tahu ini mesti ada bau-bau pengganas. Kita ambil dia, kita pegang compound pasport 14 hari. Tu je. Apa yang kita nak bising sangat, yang nak marah sangat? Mungkin dia masuk pelancong, mungkin dia masuk pelajar, tetapi nawaitu dia dalam negara kita tu mengguna aliran-aliran subversif. Yang ini yang kita berjaga-jaga. Itulah sebabnya akta ni berkata tentang langkah-langkah khas. Silakan Balin. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pengerang. Apakah Yang Berhormat Pengerang setuju kalau saya nyatakan di sini pengalaman saya sendiri telah pergi ke hampir 36 buah negara dalam misi-misi bantuan kemanusiaan, yang mana saya dengan rombongan Kelab Putera Satu Malaysia di bawah kepimpinan Barisan Nasional telah pergi berdepan dengan Al-Qaeda khususnya di Pakistan, pernah berdepan dan berbincang dengan pihak-pihak Hamas, Fatah di Palestin. Kita juga telah pernah berbincang dengan pihak-pihak Abu Sayyaf di Filipina, dan kita juga pernah pergi ke Somalia, deal dengan Al-Shabaab dalam usaha membantu. Jadi setujukah Yang Berhormat kalau apa yang kita buat dalam sahabat kita, iaitu dalam Barisan Nasional yang kita laksanakan ibadah ni, bantuan, misi bantuan demi hak asasi manusia, dan kita tidak ada masalah. Dan saya dengar tadi beberapa rakan-rakan di belah sana telah menyatakan kalau pergi ke selatan Thailand polis akan tangkap. Kalau saya pergi 39 negara tak kena tangkap, sebab kita memaklumkan secara betul, secara sah, niat kita suci, ikhlas. Kita maklumkan kepada pihak PDRM, kita maklumkan kepada pihak immigration. Sudah semestinya mereka bukan tangkap, mereka membantu kita lagi malah untuk memudahkan operasi kita pergi memberi bantuan dan pulang ke tanah air dengan selamatnya. Jadi saya nak tanya dengan Yang Berhormat Pengerang, setuju atau tidak rakan-rakan kita belah sana ni takut dengan bayang-bayang, sebab mereka selalu buat benda niat tak baik. Jadi mereka takut isu dia akan mereka ditangkap, polis akan tangkap mereka. Mereka ni takut pada bayang-bayang. Kalau nak pergi selatan Thailand macam Batu tadi, bagilah tahu pada polis, tulislah surat pada pihak immigration, mestilah mereka bantu kita, malah bagi keselamatan, jaga keselamatan kita. Government to government mereka akan bincang untuk memberi keselamatan, jaga kita.
Jadi setuju atau tidak mereka ni takut pada bayang-bayang dan niat mereka selalunya pesong, tak ada ikhlas. Sebab itulah malam tadi sampai pukul 2 lebih, sebab tak ikhlas. Terima kasih Baling, sahabat saya yang berhormat Baling. Saya rasa Baling memang kita pun memang mengakui bahawa sebelah situ dan sebelah sini yang kena tangkap masa ISA pun ramai juga. Kita-kita je yang belum kena tangkap masa ISA. Tapi isu dia ialah kita tahu ISA itu undang-undang yang berat sebelah, kita tukar kepada undang-undang hari ini yang mana kita tengok kepada subjek spesifik yang mana sahabat saya Baling sebut, iaitu bila kita bercakap tentang teroris. Saya nak bercakap tentang war of terror. War of terror ni, terorisme ni sebenarnya Tuan Speaker, dia tidak menggunakan proses-proses undang-undang meminda kerajaan. Sebusuk-busuk pembangkang pun dia pergi pilihan raya, dia tak adalah bom-bom. Tapi tak tahulah Baling, sebab dalam akta semalam dia tidak mendefinisikan bahawa isu politik ke semangat politik. Tetapi kalau orang politik itu adalah ahli sesuatu kumpulan teroris, dia pun akan kena tangkap. Tidak adanya beza orang politik dengan orang bukan politik. Tetapi isunya dalam perkara ini, hari ini yang kita bincang rang undang-undang hari ini spesifik kepada isu langkah-langkah khas. Tapi saya setuju dengan sahabat-sahabat saya. Ya, bagi saya, bangun. langkah-langkah khas ni kena lebih luas. Takkan hanya bercakap tentang pasport, kompaun pasport, tapi kemungkinan seperti kata fasal yang terakhir, ini adalah permulaan. Kemungkinan akan dibawa, tetapi ini adalah bergantung kepada kes 71 yang kes hari itu pun yang kita sebut tu kes-kes yang bau-bau sama. Yang mana rakyat kita datang ke negara kita, orang luar keluar negara, pergi umrah, berhenti kat Syria, beri sokongan. Ini sebenarnya yang mana bagi saya section-section fasa-fasa yang dalam langkah-langkah khas ni menekankan kepada keadaan yang kemungkinan berlaku dan tindakan yang perlu diambil oleh pihak berkuasa. Silakan insya-Allah. Ya, sila salam. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih pengerang. Saya mendengar dengan teliti ucapan pengerang di mana hujah di antara yang terutama ialah bahawa undang-undang ini khas untuk menangani pengganas dan disebut kumpulan-kumpulan pengganas yang menjadi sasaran, dan oleh kerana itu orang yang tak terlibat tak perlu takut. Dulu bila ISA, yang mana yang saya pun juga merupakan mangsa ISA, ianya dikatakan khas untuk komunis dan mereka-mereka yang mengangkat senjata untuk menentang kerajaan. Tetapi akhirnya walaupun ada pengkhususan yang seperti itu, proses penghakiman dan proses keadilan itu sangat-sangat dikompromiskan, sehingga orang yang tak bersalah sekalipun boleh dikenakan dengan bermacam-macam pertuduhan dan akhirnya dia tidak diberi peluang untuk membela diri. Saya dengar apa yang dikatakan oleh pengerang. Apa yang kita nak heboh sangat tentang soal hak asasi manusia? Pengganas-pengganas yang membunuh, merogol, mencedera, langsung tak ambil kira soal hak asasi manusia. Dah kita nak ikut dia ke? Adakah UMNO Barisan Nasional sekarang ini dalam soal nak menangani masalah pengganas yang tidak mengiktiraf hak asasi manusia, nak ikut cara pengganas itu dengan tidak mengiktiraf hak asasi manusia itu sendiri? Yang terpenting dalam soal ini ialah hak pembelaan, yang mana seseorang itu tidak wajar ditahan dan dikenakan apa-apa tindakan tanpa diberikan hak pembelaan. Kita boleh dituduh dengan mudah. YB Shah Alam pernah pergi belajar di Jordan, ada hubungan dengan golongan ini dan golongan itu, ditahan dan ditangkap. Dan bagaimana kita nak ada proses pembelaan terhadap pertuduhan itu? Memang tak buat, tapi bagaimana kita nak bela? Apa prosesnya? Boleh diguna pakai dan boleh disalahguna untuk dikatakan bahawa ada hubungan. Ya, dan apabila tidak diberikan hak asasi pembelaan diri melalui satu proses yang terbuka dan telus, maka kezaliman akan terjamin. Tadi ada seorang lagi wakil rakyat daripada Barisan Nasional bangun sebelum waktu makan. Dia kata ni perang. Apa kita nak sibuk tentang soal hak asasi manusia? Itulah hujah yang digunakan oleh Amerika Syarikat bila dibuka Abu Ghraib. Dah kamu nak ikut mereka?
Dah, kalau tak nak ikut, pertahankan hak asasi manusia, tentukan keadilan itu terjamin, dan hanya orang yang sah terbukti bersalah barulah dikenakan tindakan. Bukan macam sekarang. Ya, salam. Saya nak betulkanlah pemikiran pengerang ni, dan saya cukup duka cita. Seorang peguam yang Masalahnya patutnya dilatih Syalam, mempertahankan saya bagi Syalam peluang cakap. Janganlah perasan Syalam pakai cili ke? Syalam pakai cili ke? Syalam pakai cili. Dia Semua lupa jangan langsung dia cakap boleh. Ini yang dia masalah. belajar. Masalah mentaliti. Inilah masalah dia lah. Syalam. Bila masalah Syalam cakap. Masalah Syalam ni dia ingat dia seorang wakil rakyat. Orang lain bukan wakil rakyat. Ni masalah Syalam. Jawab Orang lain yang cakap. Dia seorang wakil. Duduklah Syalam. Duduk Syalam. Duduk. Dia Syalam. Apalah Syalam. Jawab soalan dia. Duduklah Syalam. Bagaimana wakil rakyat tak mempertahankan hak rakyat? Orang membahas pun tak boleh. Kalau tak Semua kena tak pada boleh. wakil rakyat, Dia seorang nak pada cakap. pembangkang. Apalah Syalam. biasa. Takut ke Syalam? Rakyat biasa Syalam takut boleh ke Syalam? ini dengan Syalam undang-undang takut ke yang Syalam? zalim macam ini. Syalam takut ke kalau Barisan Nasional bercakap? Apa di Syalam? Semua tak boleh. Duduklah Syalam. Tak ada Syalam. hormat. Ini Syalam. Syalam. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Muhammad lain duduk semua. Ya. Syalam. Ya. Baturon Beberapa kali kita ingatkan peraturan untuk mencela, bukannya untuk berbahas, ya. Kita ada peluang untuk berbahas. Jika yang sedang berbahas mengalah, baru boleh kita mencela, bangun dan dipanggil oleh pengurusi untuk mencela, bukan untuk berbahas. Ya, saya belum habis lagi salam. Ya, Act of apabila- terror dalam Dewan. Ya. Act of terror dalam Dewan. Jadi sila pengerang. Sila. Datuk Dia- Speaker, Datuk Speaker, Duduklah Syalam. Datuk Speaker. Tak malu, cakaplah lepas ni. Beritahu pada Cakaplah baling lepas ni. lah. Ya, Janganlah cukuplah ingat salam. nama mak saya pula dalam dewan ni. mama ni Adalah aksak ni Datuk akhlak Speaker. sikit. Kalau nak jawablah dengan hujah. Ni nak hek mak saya mak Johor Bahru juga. Ya. Ya. Ya, sila. Ya. Sila kita deh. Tuan Yang Dipertua, terima kasih kerana memberikan saya laluan untuk bertanya kepada penggerang. Ya. Apakah penggerang boleh bersetuju dengan saya bahawasanya beban tanggungjawab di sebelah kerajaan sentiasa berbeza dengan beban tanggungjawab mereka yang berada di sebelah pembangkang. Di sebelah pembangkang, mereka barangkali melihat daripada segi kepentingan pentafsiran mereka. Dan mereka akan beranggapan bahawasanya apa yang mereka buat itu adalah semuanya betul. Tetapi kita boleh memeriksa rekod dan juga pendirian pembangkang dalam banyak isu. Mereka bercakap tentang kononnya kerajaan membawa rang undang-undang yang bersifat penahanan tanpa sebarang pembelaan. Itu exaggeration, versi mereka. Tetapi kalau kita buat satu rang undang-undang yang tidak bersifat preventif, undang-undang punitif yang lain, yang telah pun berjalan pun misalnya, mereka tidak akan mengiktirafnya juga, sebab itu cara mereka sebagai pembangkang. Dalam kes yang melibatkan ahli-ahli parlimen pembangkang, dalam kes yang melibatkan liwat, 6 tahun bicara, 15 lawyer mewakili, 68 kali tangguh, sampai mahkamah daripada peringkat bawah sampai ke mahkamah tertinggi, akhirnya dah jatuh hukuman. Mereka pula akan mengatakan yang hakim itu pun adalah yang bersekongkol dengan syaitan. Ini satu contoh
penggerang yang saya nak timbulkan bahawa sentrik yang seperti ini bukan berasaskan kepada daya pemikiran yang semata-mata nak melihat kebenaran. Itu sentrik dan fobia pembangkang. Jadi dalam keadaan yang seperti ini, penggerang, saya ingin bertanya pada penggerang, dalam isu yang sedang dibangkitkan sekarang ini, beban tanggungjawab untuk menterjemahkan soal yang disebut tadi sebagai kepentingan awam. Kepentingan awam, kepentingan individu. Kepentingan individu dan kepentingan awam adalah dua kepentingan yang sama-sama perlu dipertahankan. Apabila kita berhadapan dengan suatu keadaan yang mana tentang kepentingan awam itu begitu penting sekali, terutamanya kalau dalam soal-soal yang berkaitan dengan soal jenayah keganasan yang tidak lagi berlaku secara biasa dalam keadaan sekarang, dan cabaran yang dihadapi oleh kerajaan juga adalah luar biasa, maka kerajaan perlukan pada satu mekanisme bagi boleh menghalang dan membendung perkara itu demi kepentingan awam. Maka kita percaya apa yang kerajaan lakukan adalah yang terbaik yang boleh kita lakukan. Of course, kita tidak expect pembangkang akan menyokongnya. Ya, kita hadkan 20 Terima minit. kasih. Ya. Duduklah Shah Alam, tak payah Shah Alam. Ya. Saya nak cakap Tuan Speaker, saya ucap terima kasih lah kepada Ketua. Saya Shah Alam tak payah ucap terima kasih lah, hari-hari boleh jumpa dia kat Shah Alam. Saya nak cakap terima kasih kepada Ketua sebab Ketua telah memberikan satu perbahasan secara terperinci, memberikan pandangan secara terperinci tentang isu individu dengan majoriti, iaitu kalau kita lihat sebagai kepentingan awam menentang kepentingan individu. Dan saya nak sebut di sini Ketua dan juga Tuan Speaker, tidak ada negara hari ini yang boleh meletakkan keutamaan kepada hak asasi bila bertentangan dengan isu terorisme keganasan. Kita tengok bukti-bukti undang-undang dalam negara-negara. Saya dah sebut semalam, saya sebut juga hari ini, Australia Anti-Terrorism Act 2005, US Patriot Act 2001, Canada's Anti-Terrorism Act 2001, Prevention of Terrorism Act India 2002, New Zealand Terrorism Suspension Act 2002, kemudian United Kingdom Anti-Terrorism Crime Security 2001. Dan kita tengok juga Singapura. Pada hari ini memang terbukti dalam setiap isu-isu ini sentiasa dibawa isu hak asasi. Dan setiap kali pergi ke mahkamah, setiap kali berbicara dalam semua dewan-dewan, bila berbicara dalam tempat-tempat kumpulannya pemimpin-pemimpin ahli-ahli politik dan wakil-wakil rakyat mereka, sama ada yang berlaku daripada pihak memimpin ke pihak membangkang, dalam semua negara isu yang sama sentiasa dipertikai dan isu yang sama sentiasa dijawab, iaitu kepentingan awam adalah diutamakan daripada kepentingan individu dalam isu terorisme peganas. Itu saja. Jadi kalau disebut oleh sahabat-sahabat saya tentang hak asasi, saya faham. Mereka mahukan hak asasi, saya faham. Tetapi mentaliti pembangkang ini kena berubah dalam isu pengganas. Kalau nak bercakap isu hari-hari itu saya terima, tetapi dalam isu pengganas kita tidak boleh kompromi kepada pengganas. Kita tidak kompromi kepada komunis, kita tidak boleh kompromi kepada pengganas, sebab hari ini pengganas kadang-kadang lebih pandai, lebih bijak daripada kepimpinan negara, lebih bijak daripada orang politik, sebab gerakan mereka gerakan yang kita tidak kenal. Jadi saya dah cakap semalam, sepatutnya akta-akta ni kita tak payah bahas, kita sokong saja sebab kita bukan pengganas. Kita bukan pengganas. Tetapi kalau kita mempunyai niat berfikiran seolah-olah kita pengganas, mungkin kitalah yang takut kepada akta-akta. Kami Barisan Nasional tak takut, Tuan Speaker, sebab kami tahu kami bukan pengganas, kami tak ada niat nak pengganas. Jadi tak ada kena mengena isu hak asasi itu yang kami nak takut. Jadi saya pun prihatin kepada isu pembangkang, tetapi saya rasa isu pembangkang ni sebab dia pembangkang, sebab kata Ketua dia bukan memimpin negara, dia tak faham tentang isu ideologi pembangkang, ideologi pengganas. Silakan. Terima kasih. Ya. Untuk yang tua, Lepas Kulekrai, pengerang, lepas Kulekrai, pengerang gulung ya. dan terima kasih pengerang. Saya rasa kita bercakap di dalam dewan ini seolah-olah hak asasi manusia dengan pencegahan terorisme ni macam mutually eksklusif dengan izin. Artinya kalau kita nak menentang terorisme, forget about human rights. Apakah tidak boleh kita reconcile, kita menghormati human rights dan kita berjuang bersungguh-sungguh menentang terorisme? Apa yang pihak pembangkang minta
sampai pukul 2:30 malam tadi adalah supaya kita lawan terorisme, tapi kita berikan hak asasi dengan membawa mereka yang disangka atau yang dituduh ke muka pengadilan. As simple as that. Boleh tak kita reconcile kedua-dua tu supaya ia tidak jadi mutually eksklusif? Terima kasih. Terima kasihlah Kuala Kerai, tapi kalau saya lah Menteri Dalam Negeri, saya bolehlah jawab. Tapi bagi saya hari ini sebagai ahli backbencher, kita menerima bahawa sebenarnya bila bercakap tentang terorisme, pengganas pada hari ini, saya memang dengar isu-isu terutama sekali peguam-peguam daripada pembangkang. Saya tahu isu tentang isu human rights. Memang kita nakkan supaya adanya magistrate menentang mahkamah tinggi, kita nakkan supaya inspektor berbeza dengan pegawai-pegawai polis biasa. Saya faham tentang kekhawatiran yang ada dalam diri kita sebab kita tidak mahu penyalahan guna kuasa. Saya tahu dan saya menerima. Tetapi kita mesti mempunyai satu mentaliti yang lebih terbuka dalam isu pengganas. Sebab pengganas ni bukan manusia biasa. Mungkin rupa dia macam kita, tetapi roh dia, roh menukar ideologi mereka kepada gerakan mengganas. Sebab saya nak tengok dalam perkara ni, berapa jenis pengganas kita ada hari ni. Kita ada religious terrorism, menggunakan agama, terutama sekali agama Islam, untuk memperkembangkan kuasa kedaulatan mereka tidak mengikut proses undang-undang. Religious terrorism. Kedua, bercakap tentang cyber terrorism, menggunakan internet untuk mencocok-cocok supaya mewujudkan kebencian, supaya boleh menukarkan kepimpinan, menukarkan kerajaan, sebab dia boleh berselindung di belakang komputer dan juga handphone dan juga internet. Kena bercakap tentang bentuk-bentuk terorisme yang baru, narkoterorisme. Pembentukan ni sebenarnya, Tuan Speaker, hari demi hari bentuk pengganas ni berubah. Kita tidak boleh melihat seperti dulu, dan kami Barisan Nasional dan saya sendiri sebagai peguam, bekas peguam, melihat bahawa bila bercakap tentang Portas Malam, adanya satu fasal khas, section khas mengatakan tidak adanya ideologi politik. Saya berasa syukur bahawa kerajaan mahu mengatakan tidak akan digunakan hanya kerana politik. Kalau tidak ada fasal itu, bolehlah pembangkang marah. Tapi ada, dah jadi satu akta, kita menerima. Dan hari ini perkara yang sama. Takkanlah sebagai rakyat, kita yang mewakili rakyat secara proses demokrasi, sebagai majoriti, mahukan undang-undang ini atas perbahasan hari ini, kita telah dituduh seolah-olah menepikan hak asasi. Inilah masalahnya. Kalau inilah mentaliti pembangkang, apa kurangnya pembangkang dengan teroris? Apa kurangnya pembangkang dengan teroris? Iaitu kalau tidak boleh sistem yang betul, kalau saya kata apatah kalau pembangkang macam teroris, janganlah sensitif. Saya berbahas, berarti terorisme itu tidak mengikuti pertukaran kerajaan melalui sistem yang ada, iaitu pilihan raya. Takkanlah bila pilihan raya kita lakukan dan kita adalah majoriti, pembangkang marah kerana kerajaan mahu mewujudkan undang-undang yang dapat membantu rakyat sebagai preventif. Itu sebabnya, Tuan Speaker, saya tahu pembangkang ada kebebasan nak bercakap dalam Dewan. It is your floor. But ini adalah floor saya, dan saya berhak bercakap apa yang saya mahu bercakap atas kuasa saya mewakili rakyat Pengerang. Ini adalah demokrasi. Tetapi pembangkang, bila kita bercakap, tak boleh. Dia bercakap, boleh. Dia langgar peraturan, semua boleh. Inilah mentaliti pembangkang yang saya tanya pada pembangkang. Adakah ini juga mentaliti yang berlaku kepada mereka yang disebut sebagai teroris dan pengganas? Adakah ini mentaliti mereka? Dia tidak boleh ubah kerajaan cara yang betul. Dia menggunakan pendekatan yang sebagai contohnya yang berlaku pada ISIS. Minta laluan sambil bagi Pengerang rehat 3 minit. Ya. Tuan Ketua, saya ulang lagi sekali. Soal bangkangan berterusan ni kita dah tengok dah. Parlimen kita malangnya bukan macam setengah parlimen negara maju. Di negara maju, kalau benda yang baik, pembangkang bersokong. Kita di sini setakat saya boleh ingat dalam masa 2 tahun ini, yang baru pembangkang sokong satu aja. Menangguhkan sebab dia rasa allowance parlimen tu kecil. Itu satu baru dia sokong. Allowance kecil. Yang lain dia bangkang semua. Jadi saya nak tanya Pengerang. Adakah mungkin Pengerang berlaku penolakan ini kerana pembangkang membuat conclusion bahawasanya undang-undang yang kita bincangkan semalam itu telah pun menghukum secara ultimate pihak yang mungkin didakwa di bawah undang-undang berkenaan.
Sedangkan kita katakan ini preventif. Kalau pengganas mengebom Twin Tower, kalau pengganas menyembelih orang ramai, tentulah hukumnya lebih berat. Mungkin hukuman penjara seumur hidup ataupun hukuman gantung sampai mati dan sebagainya. Tetapi di bawah konsep preventif, sekiranya ada maklumat-maklumat tertentu, walaupun tidak cukup sampai ke peringkat burden of proof untuk didakwa di mahkamah, maka sebagai langkah preventif, maka kaedah-kaedah tertentu berdasarkan pada laporan, kemudian penyiasatan, dibawa kepada lembaga anti keganasan, kemudian ditahan bagi tempoh-tempoh tertentu sebelum kesalahan yang lebih besar dan lebih berat yang memudaratkan kepentingan awam. Itu konsepnya sebagai satu rang undang-undang bersifat preventif. Tetapi yang cuba dibahaskan seolah-olah ini adalah hukuman ultimate, hukuman punitif. Maka dikatakan proses-proses tertentu tidak memberikan keadilan dan pembelaan dan sebagainya. Tetapi kerajaan Barisan Nasional memperkenalkan satu rang undang-undang bukan saja menyelamatkan orang awam, tetapi juga menyelamatkan mereka-mereka yang terjebak menjadi sebagai pengganas. Supaya kalau kaedah preventif ini sekurang-kurangnya ada peluang bagi kerajaan, semalam pun Menteri dah tunjuk dokumen, modul-modul tertentu agar mereka-mereka ini mungkin rakyat kita, kerana rakyat kita melalui proses-proses pemilihan. Sebab tu Menteri pun ada pernah kena dulu, pembangkang pun ada pernah kena dulu melalui kaedah-kaedah preventif. Apakah mungkin agaknya Pengerang kerana emosi yang membuat-buat ni pihak pembangkang tak nampak fakta itu? Ya. Terima kasihlah Ketere kerana memberikan sedikit kepahaman yang lebih mendalam tentang apa yang berlaku semalam dan kita juga tengok sedang berlaku pada hari ini. Sebenarnya Tuan Speaker dan juga pada Ketere, kita tidak boleh menafikan bahawa bila kerajaan ataupun mana-mana parti politik memimpin negara, memimpin kerajaan, mereka adalah bertanggungjawab sehinggalah pada pilihan raya akan datang. Jadi ini menjadi tanggungjawab besar kepada negara hari ini bagi kepimpinan kerajaan adalah menentukan bahawa cabaran kita hari ini ialah act of terror daripada pengganas. Itu sebabnya yang saya tengok hari ini, yang kita sebut hari ini ialah langkah-langkah khas menentang keganasan. Itu saja di luar negara. Jadi saya merasakan bahawa dalam perkara ini perlu kita menerima hakikat bahawa bila pembangkang menolak, itu hak mereka sebagai pembangkang. Dan saya yakin juga Ketere dalam pilihan raya kecil yang berlaku di Rompin ataupun yang mungkin berlaku di Pematang Power, saya memang yakin mereka akan turun mengibarkan bendera seolah-olah menyatakan sampai 2.25 pagi mereka menentang akta-akta yang zalim ini. Mereka akan berkata sedemikian. Ya, Pengerang. Supaya rakyat melihat kononnya mereka memimpin rakyat, mereka membela rakyat. Jadi soalan saya pada mereka, adakah mereka nak membela rakyat yang juga pengganas? Adakah mereka tidak bersimpati kepada mangsa yang menjadi mangsa pengganas? Tanggungjawab. Tanggungjawab. My floor. Sorry, saya dah nak habis. Tanggungjawab. Tanggungjawab kerajaan hari ini adalah melihat kepada keselamatan negara. Dan kita, Ketere, Tuan Speaker berpegang kepada bona fide, niat baik. Tetapi kalau pembangkang berpegang kepada mala fide, niat jahat, mereka lah yang akan bertanggungjawab pada rakyat. Tapi bukan pemimpin Barisan Nasional. Sebab kita menyokong akta ini untuk menyokong keselamatan umum dan keselamatan rakyat. Itu tanggungjawab kita pada rakyat. Kita tidak bermain politik dalam isu pengganas. Kita tidak bermain politik dalam isu kebebasan seperti pembangkang yang hanya suka memain isu-isu yang mereka tahu mereka tidak boleh menang kerana Ketere ini mentaliti pembangkang. Jadi Pengerang menyokong rang undang-undang. Terima kasih.